Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fahazim untuk berita tengah hari. Sebentar tadi berlangsung mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Chini. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Azhar Azizan Harun membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRK Dun Chini. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Faris Izzat Syahrudin di Menara SPR Putrajaya. Silakan Faris. Baik, terima kasih Ifah. Untuk makluman anda semua, sebentar tadi telah pun selesai mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh Pengerusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun berkaitan dengan perkara-perkara penting seperti tarikh-tarikh penting menjelang pilihan raya kecil PRK N23 Chini. Jadi tanpa membuang masa, kita terus saja bersama dengan sidang media oleh Datuk Azhar Azizan Harun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan selamat sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media yang bersama kita pada hari ini. Ini adalah kenyataan media mengenai urusan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N23 Chini Pahang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak bin Haji Muhammad pada 8 hari bulan Mei 2020 berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi Dun N23 Chini Pahang. Berikutan kembalinya ke rahmatullah penyandangnya Allahyarham Yang Berhormat Datuk Seri Abu Bakar bin Haji Harun pada hari Rabu 6 Mei 2020. Sehubungan dengan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan menetapkan bahawa satu pilihan raya kecil PRK perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan yang dipastikan oleh SPR, iaitu mulai pada 8 Mei 2020 bagi mengisi kekosongan di kerusi Dun berkenaan. Bagi maksud melaksanakan PRK Dun N23 Chini Pahang ini, SPR telah mengadakan perbincangan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusi Bencana Negara NADMA, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dengan Standard Operating Procedure SOP khas pelaksanaan urusan pilihan raya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang sedang berkuat kuasa ini. SPR akan memastikan setiap proses dalam urusan pilihan raya kecil tersebut selari dengan langkah-langkah kawalan penyebaran wabak COVID-19 sebagaimana yang dinasihatkan oleh KKM. Pada masa ini, SOP tersebut sedang diteliti oleh pihak KKM dan seterusnya akan dimuktamadkan bagi tujuan pemakaiannya pada PRK kali ini. Di antara langkah kawalan yang dicadangkan oleh SPR ialah menghadkan jumlah maksimum hanya 400 orang daripada 600 orang pemilih sebelum ini bagi setiap satu saluran. Selain itu, SPR juga akan menambah maklumat tambahan baru dalam voters card yang dihantar kepada pengundi, iaitu masa keluar mengundi yang digalakkan. Masa keluar mengundi yang digalakkan. Pengundi adalah digalakkan untuk keluar mengundi dalam tempoh waktu tersebut untuk pematuhan penjarakan sosial dan mengurangkan kesesakan di pusat mengundi serta saluran mengundi. Maklumat masa keluar mengundi yang digalakkan ini juga akan dipaparkan dalam portal SPR. Berhubung urusan kempen pilihan raya, SPR akan memastikan sebarang bentuk aktiviti kempen yang boleh dilaksanakan adalah selari dengan arahan kerajaan yang berkuat kuasa pada waktu yang berkenaan dalam usaha mengawal penularan wabak COVID-19. Bagi maksud menjalankan PRK ini, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Hari penamaan calon 20 Jun 2020, hari Sabtu. Hari mengundi awal 30 Jun 2020, hari Selasa. Hari mengundi pula ialah 4 Julai 2020,
hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari bermula selepas pengisytiharan kecalon-calon yang bertanding sehingga pukul 11.59 malam 3 Julai 2020 hari Jumaat. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka ialah 15 Mei hari ini, hari Jumaat, dan tarikh tutup ialah 18 Jun 2020 hari Khamis. Bagi proses pilihan raya kecil ini, Pegawai Daerah Pekan Yang Berbahagia Datuk Zaliza bin Zulkifli dilantik sebagai Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kecil DUN 6N23 Chini. Beliau akan dibantu oleh 4 orang penolong pegawai pengurus. SPR juga bersetuju menubuhkan 3 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPKPR untuk memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Pasukan PPKPR ini akan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. SPR akan menggunakan Dewan Utama Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pekan sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan undi. Pusat penyembelahan rasmi undi. Untuk memudahkan proses penamaan calon, SPR menyeru kepada bakal-bakal calon yang ingin bertanding dalam PRK N23 Chini ini agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang tersebut dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Pahang sebelum hari penamaan calon. Selain itu, bakal-bakal calon juga adalah dicadangkan untuk membuat pembayaran deposit secara atas talian lebih awal. Ini adalah bertujuan untuk memastikan semua proses penamaan calon dapat diselesaikan lebih awal dan berjalan lancar. Walau bagaimanapun, adalah diingatkan bahawa kertas penamaan calon yang telah lengkap diisi dan disemak oleh pejabat pegawai pengurus itu hendaklah dikemukakan oleh calon atau penyokong atau pencadangnya semasa hari penamaan calon di pusat penamaan calon yang telah ditetapkan oleh SPR. Bagi peraturan berkempen, SPR akan berpandukan garis panduan SOP dan peraturan yang dikuatkuasakan untuk sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang berkuat kuasa pada masa yang berkenaan. SPR akan meneruskan penyiaran secara langsung proses-proses pilihan raya menerusi FB Live di laman Facebook SPR sebagaimana yang dilaksanakan oleh pada PRK sebelum ini. SPR juga akan menyiarkan kepada umum keputusan tidak rasmi PRK yang tertakluk kepada pengesahan melalui laman media sosial SPR, portal SPR dan juga paparan skrin di pusat penyembelahan rasmi undi. Seramai 832 orang petugas akan dilantik bagi mengendalikan proses PRK N23 Chini ini. Manakala sebanyak 14 buah pusat mengundi yang mengandungi kesemuanya 66 saluran akan digunakan untuk kemudahan mengundi. PRK ini dianggarkan memerlukan peruntukan sebanyak 4.3 juta ringgit Malaysia. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK ini adalah daftar pemilih induk 2019 yang dikemaskini sehingga 7 Mei 2020. Daftar pemilih tersebut mengandungi 20,990 orang pengundi yang terdiri daripada 20,972 orang pengundi biasa dan 18 orang pengundi awal polis. Daftar pemilih tersebut akan mula dijual pada 3 hari bulan Jun 2020. Seperti yang telah dijelaskan, SPR akan turut menghantar kad pengundi, voters card, kepada semua pengundi di Chini. Voters card ini mengandungi maklumat pusat mengundi, saluran mengundi,
nombor bilangan pengundi, tarikh masa pengundian dan cadangan masa keluar mengundi yang digalakkan. Ia akan memudahkan pengundi untuk mengetahui maklumat pengundian mereka dan melancarkan lagi proses pada hari mengundi serta membantu dalam pematuhan penjarakan sosial di pusat-pusat mengundi. Mulai tarikh 3 Jun 2020 hari Rabu, para pengundi boleh membuat semakan data pemilih untuk mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan mereka melalui laman portal SPR di www.spr.gov.my atau menelefon ke talian 03 8892 7018 atau melalui SMS 15888 atau melalui aplikasi MySPR Semak. Bagi menggalakkan pengundi supaya keluar Baik, demikian adalah antara perkara yang telah pun diumumkan oleh pengerusi SPR, Datuk Azhar Azizan Harun, berkaitan keputusan yang telah pun dimuktamadkan dalam mesyuarat khas untuk pilihan raya kecil PRK N23 Dun Chini. Dan antara tarikh-tarikh penting yang telah pun diumumkan iaitu penamaan calon pada 20 Jun 2020 itu pada hari Sabtu, pengundian awal pada 30 Jun 2020 pada hari Selasa dan hari mengundi pada 4 Julai 2020 iaitu pada hari Sabtu. InsyaAllah antara perkembangan lain yang akan diumumkan, masih lagi diumumkan ketika ini akan kami bawakan dalam buletin seterusnya. Untuk itu kembali semula bersama dengan Ifah. Silakan. Terima kasih Faris atas laporan itu tadi. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah hari ini menerima menghadap 23 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perikatan Nasional di Kedah. Majlis sembah menghadap berlangsung di Pejabat Tuanku Sultan Kedah di Wisma Darul Aman pagi tadi. Antara adun yang datang menghadap, Adun Jeneri merangkap Ketua Pembangkang Dun Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur, Adun Tokai Datuk Dr. Muhammad Hayati Othman, Adun Pedu Muhammad Razi Mat Amin dan Adun Bayu Abdul Nasir Idris. Turut kelihatan dua wakil rakyat daripada UMNO iaitu Adun Sungai Tiang Datuk Suraya Yaakob dan Adun Bandar Baharu Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur serta dua adun bebas iaitu Adun Lunas Azman Nasruddin dan Adun Sidam Robert Ling Kui Yi. Turut hadir 4 adun bersatu antaranya Adun Bukit Kayu Hitam Halimatun Syahdiah Saad, Adun Guar Cempedak Datuk Dr. Ku Abdul Rahman Ku Ismail, Adun Air Hangat Johari Bulat dan Adun Kuah Muhammad Firdaus Ahmad. Sebelum ini dua adun PKR iaitu Azman Nasruddin dan Robert Ling Kui Yi mengisytiharkan keluar parti pada 12 Mei lalu. Ia disusuli 4 adun bersatu yang dimaklumkan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin. Ketika ini, Perikatan Nasional memperoleh sokongan 23 adun iaitu 15 daripada PAS, 2 daripada UMNO, 4 bersatu dan 2 bebas daripada jumlah keseluruhan 36 adun di negeri itu. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan melanjutkan tempoh jawatan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Baginda turut berkenan melanjutkan tempoh jawatan 10 ahli Majlis Kerajaan Pahang Exco masing-masing yang tamat tempoh semalam dan 4 Jun depan. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Datuk Ahmad Kirizal Abdul Rahman menerusi kenyataan media berkata pelanjutan tempoh itu terpakai sehingga tarikh pembubaran Dewan Negeri Pahang ke-14. Tengku Hassanal juga menzahirkan tahniah kepada Menteri Besar dan ahli Exco atas pelanjutan tempoh memegang jawatan itu dan berharap supaya mereka terus berkhidmat untuk rakyat serta negeri dengan lebih komited. Dalam persekitaran normal baharu akibat pandemik COVID-19, baginda berharap Menteri Besar dan Exco dapat menggembleng usaha bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat tidak terjejas di samping mengekalkan pertumbuhan ekonomi negeri. Kesemua mereka mengangkat sumpah memegang jawatan pada 15 Mei 2018 di hadapan pemangku Raja Pahang semasa itu Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah kini Al-Sultan Abdullah yang bertitah penetapan had masa tersebut bagi membolehkan baginda menilai prestasi mereka selain menggalakkan barisan pentadbiran negeri bekerja keras. Manakala dua lagi Exco iaitu Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak dan Datuk Abdul Aziz Mat Kiram pula mengangkat sumpah jawatan pada 5 Jun 2018 dan tempoh lantikan mereka tamat pada 4 Jun ini.
Masjid dan surau terpilih di zon hijau di wilayah persekutuan dibuka kepada jemaah bermula solat Jumaat hari ini. Proses sanitasi dan pembersihan giat dijalankan semalam sebaik kerajaan mengumumkan keputusan tersebut. Seperti yang disyaratkan, setiap masjid dan surau yang mendapat kebenaran untuk dibuka perlu melalui proses nyahkuman di ruang solat dan kawasan sekitarnya termasuk tandas serta ruang wuduk. Ia perlu dilakukan sebelum dan selepas setiap waktu solat. Penggunaan tandas perlu dihadkan mengikut jumlah tandas yang ada pada satu masa. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengumumkan kebenaran pembukaan masjid serta surau terpilih di zon hijau wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kebenaran tersebut adalah tertakluk kepada bilangan jemaah tidak kurang daripada 3 orang serta tidak melebihi 30 orang pada satu masa yang akan ditentukan oleh jawatan kuasa masjid dan surau. Kebenaran itu juga tertakluk kepada garis panduan yang telah ditetapkan selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Ketetapan terbabit juga dibuat susulan pengumuman kerajaan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat hingga 9 Jun. Sementara itu, Sabah masih meneruskan keputusan untuk menangguhkan solat berjemaah termasuk solat Jumaat serta tarawih di masjid dan surau hingga 26 Mei. Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Aziz Jaafar berkata, penangguhan masih berkuat kuasa sebagai langkah membendung penularan COVID-19 dalam kalangan jemaah masjid mahupun surau. Bagaimanapun, katanya sebarang perubahan mengenai keputusan itu akan dimaklumkan kelak. Pelajar universiti yang dikuarantin di kampus namun dikesan positif COVID-19 mungkin terdedah kepada kaki tangan institusi pengajian tinggi IPT di kampus masing-masing. Ini kerana menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kaki tangan IPT boleh keluar masuk kampus. Kementerian Kesihatan KKM ujarnya masih mengasingkan pelajar terlibat di kampus dan melakukan pengesanan kontak. Kita ada 5 kes keseluruhan. 2 kes ialah pelajar di UPSI dan mereka pulang ke kampung dan didapati ada gejala dan kita buat swab positif. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang ini ialah pelajar-pelajar yang di kampus tersebut masih kita kawal, asingkan dan kita jalankan kontak tracing dan juga menjalankan swab. Jadi besar kemungkinan ada juga 3 mereka ni ada terdedah kepada pekerja-pekerja yang dalam kampus tersebut walaupun mereka di kuarantin, tetapi pekerja di kampus mungkin keluar masuk ya. Yang kedua ialah kes di Unimas, ada 3 pelajar yang juga didapati positif dan kita telah ada kluster yang baru 3 pelajar dan kita juga menjalankan contact tracing kepada pelajar-pelajar di kampus tersebut, tetapi kita percaya mungkin mereka terdedah di kafe dan sebagainya lah. Jadi penyiasatan sedang dijalankan. Mengenai ujian saringan ke atas pekerja asing, Datuk Dr. Nur Hisham berkata, mereka antara 8 kumpulan sasaran yang sedang menjalani fokus kapasiti ujian KKM. Menurutnya, ini adalah pendekatan sama yang mereka ambil ketika peringkat awal Perintah Kawalan Pergerakan. Pekerja yang termasuk dalam kumpulan sasaran adalah dari zon merah. Beliau turut mengalu-alukan majikan yang mahu bekerja mereka menjalani ujian saringan. Cuti Hari Raya Aidilfitri petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan ditentukan bergantung kepada keadaan semasa perkembangan jumlah kes COVID-19 di negara ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kaedah cuti bergilir-gilir akan digunakan KKM bagi menentukan waktu bertugas petugas berkenaan. Kita melihat kepada keadaan semasa. Jadi setiap hari kita memantau kes-kes seharian. Dan kita akan melihat perkembangan terkini, iaitu kalau kita lihat setiap hari sekarang ini adalah 2 angka dan kita harapkan kes seharian akan kekal 2 angka. Dan untuk petugas Kementerian Kesihatan dan Warga Kerja, kita akan melihat bagaimana kita mungkin akan bergilir untuk melaksanakan tugas kita dan juga ada di kalangan mereka pun kita akan memberikan cuti. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian perkembangan COVID-19 di Putrajaya.
Inilah senario yang berlaku sekarang. Kanak-kanak dan remaja berumur antara 5 hingga 17 tahun perlu aktif sekurang-kurangnya 60 minit sehari. Pilihan di tangan anda. Jom aktif! Sebanyak 400 pek barangan keperluan dapur diagihkan kepada penduduk terpilih di 6 daerah negeri Selangor dalam program penyerahan bantuan pek makanan pusat COVID-19 Gabungan NGO Penggerak Malaysia Selangor. Bantuan berkenaan bertujuan meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan dan juga golongan asnaf yang terkesan akibat penularan COVID-19 ketika ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, wabak COVID-19 yang melanda dunia ketika ini memberi impak kepada semua termasuk dari sudut ekonomi. Mungkin persatuan ini tidak mampu untuk memberikan keseluruhan, tapi kita pilih orang-orang ataupun penduduk-penduduk yang kita fikirkan wajar kita berikan keutamaan. Namun saya kira sebelum ini pihak kerajaan juga telah menyampaikan banyak bantuan pada seluruh penduduk. Beliau menyampaikan sumbangan di projek perumahan rakyat Lembah Subang. Selain pek makanan berkenaan, seramai 100 asnaf dari PPR Lembah Subang turut dipilih untuk menerima barangan keperluan dapur. 62 nelayan di Pantai Siring Melaka terima baki bayaran sumbangan sagu hati berjumlah hampir 200,000 keseluruhannya. Pembayaran pertama sebelum ini telah dibuat pada tahun 2013 melibatkan jumlah sagu hati sebanyak RM85,400. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dato' Ahmad Hamzah berkata, bayaran sagu hati diharap dapat meringankan beban nelayan yang terkesan dan terganggu pendapatan mereka akibat pelaksanaan projek penghantaran bekalan elektrik dari Pantai Siring ke Pulau Besar pada tahun 2013. Tambahnya, pembayaran kali ini membabitkan 52 pemilik bot dan 10 orang awak-awak. Dan pada hari ini, Kerajaan negeri membayar melalui Perbahanan Kemajuan Negeri Melaka sebanyak RM199,500, iaitu setiap nelayan menerima sebanyak RM3,500 seorang dan juga awak-awak menerima RM1,760 seorang. Itu awak-awak tadi 10, nelayan 62 orang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan berkenaan di Pantai Siring Jasin. Berada dalam kesibukan menyiapkan tempahan pakaian menjadi kebiasaan bagi pereka fashion setiap kali Hari Raya Aidilfitri hampir tiba. Namun senario berbeza bagi tahun ini, dua nama besar dalam dunia rekaan fashion masih sibuk dengan tugas mereka, tetapi kali ini bagi menyiapkan sut pelindungan diri PPE untuk diagih kepada petugas barisan hadapan. Ikuti laporan yang disediakan Rashidah Abu Johan. Saya buat ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa balasan. Yang penting, cukup bekalan PPE untuk frontliner kita. Itu ungkapan Kevin Tu yang juga merupakan pereka fashion mualaf apabila ditanya, adakah beliau ingin menggandakan amalan dan pahala pada bulan Ramadan? Baginya, ia merupakan kepuasan apabila berjaya menyerahkan bekalan PPE kepada hospital dan klinik yang memerlukan. Tahun ini Kelvin kurang buat baju raya, tetapi sebab Kelvin nak tumpukan perhatian untuk buat PPE sebab sekarang kita tengah ada pandemik COVID-19. So Kelvin rasa baju PPE adalah lebih penting dari baju raya tahun ini. Sebab Kelvin rasa raya kita boleh raya lagi tahun depan, tapi kita sekarang kena we have to get together to fight this invisible virus. Bagi meneruskan usaha murni ini, beliau juga melancarkan kempen sedekah PPE dengan mengumpul dana untuk membeli bahan pembuatan PPE dan menyasarkan penyediaan 1,000 sut PPE. Begitu juga bagi Datuk Razwan Razwil. Beliau mengambil tanggungjawab terhadap negara, bergabung tenaga dengan beberapa pereka fashion dan orang ramai untuk menghasilkan PPE. Lagi kita ada kain ataupun fabrik, selagi ada sumbangan dan sebagainya, kita memang sediakan fabrik. Kita akan buat lagi dan banyak je makcik-makcik kian di rumah yang menjahit secara percuma yang masih membantu frontliner kita untuk menjahit pakaian PPE mereka. So janganlah risau frontliner semua, especially yang di hospital, kita akan bantu insya-Allah sedaya upaya kita lah.
Hampir 100 sut PPE dihasilkan dalam sehari dan ia diagihkan kepada lebih 30 hospital dan klinik kerajaan maupun swasta yang telah menghubungi mereka untuk mendapatkan bantuan ini. Bagi Kevin Tu maupun Datuk Razwan, memang projek menghasilkan PPE ini tidak mendatangkan untung kepada mereka. Tetapi itu tidak menjadi ukuran. Ini kerana mereka sedar bahawa tanggungjawab untuk melawan pandemik ini bukan hanya tanggungjawab saya ataupun anda. Ianya tanggungjawab kita semua. Laporan Rashidah Abu Johan, RTM. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Pemandu Formula One dari Australia, Daniel Ricciardo, bakal bersama pasukan McLaren musim depan. Ini selepas dia menandatangani kontrak panjang bagi menggantikan Carlos Sainz. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pasukan berpangkalan di Britain itu, Ricciardo 30 tahun akan meninggalkan Renault hujung tahun ini dan bakal bergandingan bersama pemandu tempatan Lando Norris 20 tahun. Ricciardo memulakan karirnya dalam F1 sebagai pemandu ujian pasukan Toro Rosso. Dia kemudian membuat penampilan pertama bersama pasukan Hispania Team ketika Grand Prix Britain pada 2011. McLaren sebelum ini pernah memburu khidmat Ricciardo dan pengesahan penyertaan pelumba sensasi itu dianggap satu durian runtuh untuk McLaren bagi memperbaiki persembahan mereka di atas litar nanti. Sementara itu, Ferrari pula dijangka mengumumkan kemasukan Sainz bersama pasukan itu sekaligus bakal mengambil tempat juara dunia 4 kali Sebastian Vettel tahun depan. Sainz sedang dalam proses rundingan bersama McLaren untuk kekal dalam pasukan pada musim akan datang. Namun, tawaran menyertai beberapa pasukan elit berjaya memikat keputusan pelumba itu menyertai Ferrari. Proses rundingan antara Ferrari dan Sainz dikatakan berada dalam fasa terakhir. Ferrari mengenal pasti Sainz sebagai pengganti terbaik Vettel untuk menyokong pelumba mudanya Charles Leclerc yang mula mempamer aksi memberangsangkan dengan menaiki podium beberapa kali semasa penampilan julung kali musim lalu. Berita tengah hari edisi Jumaat 15 Mei berakhir di sini. Ingat, biasakan diri dengan norma baharu. Amalkan kawalan kendiri serta patuhi PKP bersyarat. Saya Fazim, dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.